Allahu Akbar. Astagfirullah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. قال الإمام الأكبر البخاري عن بحز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أباك ثم الأقرب ثم الأقرب فالأقرب. Daripada Bahz bin Hakim, daripada ayahnya, daripada datuknya, kata datuknya, ya Rasulullah, man abarru, siapa yang aku nak berbuat baik? Nabi SAW menjawab, ibumu. Kemudian dia ulang lagi, man abarru, kepada siapa yang saya nak berbuat baik? Qala ummak. Nabi SAW menjawab dengan jawapan yang kedua, ummak, ibumu. Qultu man abarru, seterusnya dia bertanya lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada siapa yang dia nak berbuat baik? Qala ummak. Maka Nabi SAW menjawab bagi jawapan yang ketiga, ibumu. Qultu man abarru, seterusnya dia bertanya lagi, man abarru, kepada siapa yang saya nak berbuat baik? Qala abaka.
Maka pada jawapan yang keempat, Nabi kita menjawab, ayahmu. Thummal aqraba fal aqrab. Kemudian siapa yang paling hampir, kemudian siapa yang paling hampir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang kita baca ni, datuk kepada Bahz bin Hakim. Datuknya ialah seorang sahabat Nabi. Datuknya pernah bertanya Rasulullah SAW, kepada siapa saya nak berbuat baik. Dalam jawapan yang Nabi bagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi menjawab, orang yang patut kamu berbuat baik ialah ibumu. Soalan ditanya 3 kali dan tetap Nabi memberi jawapan ibumu. Datuk kepada Bahz bin Hakim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melangsungkan pertanyaan yang keempat. Siapa yang saya nak berbuat baik? Maka pada jawapan yang keempat Nabi kata, ayahmu. Kemudian siapa yang paling hampir? Kemudian siapa yang paling hampir? Hari ini kita masuk kepada bab birrul berbuat baik kepada ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam rumah kita, wali dalam rumah kita ialah mak kita. Sebenarnya wali-wali Allah ini wujud di mana-mana, dalam level yang pelbagai. Setiap perjumpaan himpunan 40 orang ada seorang wali. Inilah hikmahnya berdoa secara berjamaah selepas daripada sembahyang jamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barangkali pada setengah-setengah tempat, bila mana kita berdoa secara berjamaah, dia kata bid'ah. Para ulama telah pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memudahkan kita mengaplikasikan hadis Nabi itu. Itu pada himpunan 40 orang ada satu orang wali, maka digarapkan dan dihimpunkan kebaikan itu ialah pada setiap perhimpunan orang Islam 40 orang. Maka bila berhimpun 40 orang, dalam ramai-ramai itu ada satu orang wali. Itulah yang memustajabkan permintaan dan doa kita. Begitu juga permintaan kita dalam sembahyang, iaitu pada permintaan ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu terjemah. Apa makna jalan yang lurus? Jalan yang lurus ialah Islam. Wahai Tuhan kami, tunjukkan kami jalan Islam. Di sana para ulama telah pun mendetailkan lagi apa dia makna permintaan ihdinas siratal mustaqim. Permintaan pada ihdinas siratal mustaqim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah tak terhenti dengan minta Tuhan tunjukkan kami jalan Islam, tapi makna yang lebih yang menghuraikan makna itu ialah, wahai Tuhan, tunjukkan kami bagaimana kami boleh mati sebagai seorang Islam. Itu maknanya hurai daripada Tuhan, tunjukkan kami jalan Islam. Maknanya, wahai Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tunjukkan kami bagaimana kami boleh mati sebagai seorang Islam. Maknanya, orang yang nak mati sebagai seorang Islam, ala sayyidina Muhammad, dia mestilah menjalani jalan macam mana dia nak mati sebagai seorang Islam. Baik, doa ni doa yang paling mahal sekali. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam sembahyang itulah yang merupakan doa yang merupakan ibu kepada permintaan kita yang kita minta dalam sembahyang.
Habis daripada kita baca ihdinas siratal mustaqim, Tuhan tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, iaitu jalan bukan orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Yang dimurkai maknanya orang-orang Yahudi, yang sesat makna orang-orang Nasrani. Lepas tu kita sambung dengan amin. Baik. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tang amin ni kita aminkan beramai-ramai. Amin ni dia kena amin bagi sama. Tak boleh lentang pukang. Dia kena sama. Di mana kepentingan amin itu sama? Sebab amin yang sama itu ialah bersama dengan amin para malaikat. Jadi bila amin itu sama dengan amin para malaikat, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malaikat ni kalau dia berdoa dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Berpandukan satu hadis yang lain juga, Nabi sebut ad-du'a ala zahril ghaib mustajab. Doa dalam bentuk zahrul ghaib. Apa makna zahrul ghaib? Zahrul ghaib maknanya kita berdoa ke orang, orang tu tak tahu kita berdoa kat dia. Itu kita panggil zahrul ghaib. Doa ni kalau bentuk zahrul ghaib mustajab, kata Rasulullah. Jadi makna kita berdoa kat dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak abang kat dia, aku berdoa kat hang, aku tolong doa hang, kita tak abang. Jadi bila mana kita tak memberitahu kita berdoa kat dia, jadi kita, malaikat akan kata pada kita wa anta kadzalik wa anta kadzalik wa anta kadzalik. Itu yang menyebabkan permintaan kita Allah kabul. Contoh kita minta, kita nak kita ni murah rezeki, kita harta orang yang Allah Ta'ala, bagilah Saleh murah rezeki, bagilah Yusuf murah rezeki, bagilah Fatimah murah rezeki, bagilah maklum aku murah. Kita sebut macam tu, daripada ketika tu malaikat akan menjawab wa anta kadzalik, hang pun sama juga, wa anta kadzalik, hang pun sama juga, wa anta kadzalik, hang pun sama juga. Bila kita minta pada orang tu, malaikat akan sebut wa anta kadzalik. Itulah yang menjadi asbab kepada permintaan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan doa daripada para malaikat. Dalam satu kitab yang lain disebut, ini kitab nama kitab Tuhfatuz Zakirin kalau tak salah ingat saya, sebelum daripada amin disunatkan kita kata Allahumma ighfirli dhunubi wali walidayya. Jadi imam ni dia berhenti sah untuk ada celuih doa dia masukkan Allahumma ighfirli dhunubi wali walidayya, lepas tu amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu permintaan Allah ampun dosa kita dan kedua ibu bapa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang kita baca ni berkenaan dengan wali setiap orang. Tadi dalam bentuk yang ramai. Dalam setiap rumah ada wali dia. Jadi wali itu ialah mak kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wali itu ialah mak kita, wali itu ialah ayah kita. Saya pernah jumpa satu orang, dia ni pengurus satu syarikat besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana dia mesyuarat lembaga pengarah nak buat satu keputusan soal Sayyidina Muhammad, dia akan hadirkan ayah dia. Dia ada ayah dia, mak tak ada lah. Jadi bila mana lepas nak buat keputusan, dia akan bawa ayah dia masuk mesyuarat. Jadi bila depan depa tu pakai ada kertas masing-masing lah, bahasa Inggeris. Ayah tak reti bahasa Inggeris pun. Bila dah mesyuarat, ada keputusan soal Sayyidina Muhammad, dia akan kalih pada ayah dia. Macam mana ayah? Ayah dia kata macam ni ya? Boleh lah. Ayah, dia nak dengar ayah dia kata macam boleh. Boleh lah. Sedangkan ayah tak faham pun tu. Isi mesyuarat apa semua tu. Mulut ayah tu mai. Tu wali pada kita.
Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa-siapa yang masih ada mak, siapa-siapa yang masih ada ayah, berarti dia masih memiliki kunci doa mustajab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sebab itu Nabi SAW menyebut ibumu. Kat siapa kamu nak buat baik? Ibumu. Pada siapa aku nak buat baik? Ibumu. Baik. Di mana duk berbuat baik ni? Sebab berbuat baik ialah khidmat. Berbuat baik ialah khidmat. Khidmat ni mana kita, masalah Sayyidina Muhammad berbuat baik kepada mak kita tanpa upah, tu dia panggil khidmat. Tapi kalau kita masih berbuat baik tapi kita nak upah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia panggil balasan. Balasan. Jadi itu masih belum bermakna kita berbuat baik. Sebab kaedah dia macam ni. Ada satu masa saya ziarah Pak Sumit. Jadi kata Pak Su, dia kata ustaz ni, Ustaz Sayyidina Muhammad duk mengajak, bukan ada pahala lah. Terkejut lah saya. Tak ada pahala. Sebab bila pi mengajar Ustaz Sayyidina Muhammad, orang bagi duit. Bila kita pi sekolah, kita mengajar, kita dapat gaji. Dia kata tak ada pahala lah, sebab dah balas lah. Ini pendapat Al-Imam Ibn Arabi rahimahullahu ta'ala. Jadi Pak Su ni dia pegang pendapat Ibn Arabi Salah Sayyidina Muhammad. Apa makna daripada itu? Maknanya para asatiza, para guru mesti ada satu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu yang lebih daripada yang dia buat tu, yang dia tak ambil upah. Kalau kita pergi mengajar di sekolah, orang tak bagi gaji, kira-kira zahirnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bahasa kita lah, nak makan apa kan, macam tu lah. Okey, tak apalah, tak ada masalah. Untuk pendapat ulama yang lain tak ada masalah, boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia qiyas daripada orang mengajar Quran. Orang mengajar Quran, dia boleh mengambil upah. Jadi mengajar ilmu ni semua sumbernya Al-Quran. Bila ilmu semua sumbernya Al-Quran, Rasulullah Sayyidina Muhammad bolehlah mengambil imbalan daripada hak kita mengajar. Baik. Jadi kalau betul pendapat ni, jadi maknanya orang yang pergi mengajar, menyampaikan ilmu, khususnya ilmu yang berkait dengan Tuhan, tak ada pahala. Kalau macam tu, dia kena ada satu peruntukan Rasulullah Sayyidina Muhammad yang dia panggil khidmat. Khidmat ni dia mengajar, dia tak nampak orang nak bagi duit. Khidmat maknanya lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Kalau kita berkhidmat lillah, hak tu dia panggil khidmat untuk mendapatkan mahabbatullah, untuk mendapat cinta Allah. Sebab tu para ulama bahagi macam ni. Rasulullah Sayyidina Muhammad, orang yang beramal nak balasan dunia ataupun akhirat, Rasulullah Sayyidina Muhammad, dia masih belum dikira ikhlas dengan sebenar-benar ikhlas. Jadi sebenar-benar ikhlas itu daripada mana? Daripada kita beramal, kita tak nampak pahala, kita tak nampak syurga, kita tak nampak neraka, tapi kita berkhidmat sebab kita nak Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu kata ulama, orang yang dia beribadat dan nak pahala seperti orang yang bekerja nak upah. Ala Sayyidina Muhammad. Kalau kerja nak upah, tu tak sama macam bekerja sebab nak ambil hati. Contohnya Ala Sayyidina Muhammad. Ini sistem pendidikan tradisional. Sistem pendidikan tradisional, tok guru mengajar anak murid khidmat. Sebagai contoh,
Kalau kita tanya guru-guru kita, Syekh Fahmi Zamzam, Syekh Nuruddin, kita tanya, macam mana yang Tuan Syekh dapat ilmu? Jawapan mereka sama, khidmat. Khidmat. Bila mana khidmat itu mendatangkan kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita berkhidmat itu menimbulkan kasih guru pada kita. Itu punca dapat ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah anak-anak yang berkhidmat kepada ibu dan ayah tanpa mengambil upah. Jadi kita berkhidmat pada mak kita, kita berkhidmat pada ayah kita sebab kita nak kasih mereka kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak kasih mereka pada kita sebab kita pengalaman kita jadi ayah, kita jadi mak. Anak-anak bukan sama. Ada anak-anak ni bila kita suruh dia berat. Abang pergi kedai Ustaz beli gula. Dia tarik muka. Tu soalan Sayyidina Muhammad. Dulu ni dia kata nanti Ustaz. Mak, Muhammad masak pergi kedai kat mak ni. Nanti Ustaz. Nampak tak? Tapi ada yang masalah Sayyidina Muhammad dia cuh bangkit. Okey, ni kecil. Bila besar ada anak-anak dia lebih utama dia lagi daripada kita. Masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Ada anak-anak ni bila kita suruh yang senang dia nak tolong kita. Jadi dalam ramai-ramai anak-anak masalah Sayyidina Muhammad, mak ayah ni kira duk suruh hak tu nak tolong. Nak pergi tolong ambil duit di bank, nak pergi tolong tengok apa ni baja, anak tu yang suruh. Nampak tak? Maknanya soalan Sayyidina Muhammad bila ayah mak banyak suruh hak tu, berarti hak tu lah yang paling dia kasih. Dia macam untuk guru juga. Ustaz ni dia akan suruh anak murid yang paling dia sayang sebab hak ni senang. Contoh Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Dalam semua murid-murid Nabi SAW yang paling bertempat di hati Nabi Sayyidina Abu Bakar. Sampai Nabi SAW masuk dalam gua Thur tu, ada Sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar masuk dulu. Cuci dia pastikan tak ada benda yang binatang yang berbisa. Masalah Sayyidina Muhammad dia pun bersila. Bila dia bersila Nabi kita masuk. Nabi kita ronot masuk. Masalah Sayyidina Muhammad langsung Nabi tidur di atas riba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Macam mana Nabi masuk Nabi langsung tidur atas riba dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita ni boleh tidur atas riba orang kalau kita tak ada gap dengan orang tu. No? Pasal apa boleh tidur atas riba bini? Sama juga pasal isteri boleh tidur atas riba suami dia tak ada gap. Tapi kalau ada gap masalah tak boleh. Kawan ni kalau rapat masalah Sayyidina Muhammad sama juga. Kalau rapat sangat. Batu duduk di asrama, duduk di sekolah dulu ni, duduk dalam masjid. Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad itu maknanya tidak ada benteng antara Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Sampai Nabi kata Abu Bakar ni, masalah Sayyidina Muhammad, aku tak rasa apa dia mengorbankan harta dia pada aku. Sebab dia memberi daripada hati dia. Dia sayang sungguh pada Rasulullah. Tak ada satu orang pun para sahabat yang paling sayang dekat Nabi lebih daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia tak pernah rasa apa, tak ada rasa apa pada Rasulullah. Jadi bila mana dia bulat hati pada Rasulullah, begitulah yang dia rasa. Sebab tu kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kamu tak perlu tanya seseorang hang kasih kat aku ke tak? Tak perlu. Tapi hang tanya hati hang kasih kat dia ataupun tidak. Jadi sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Guru akan suruh hak paling dia kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu masa saya ingat waktu Tok Guru Jumat Lanai dulu ada lagi. Ada satu orang murid dia namanya Ustaz Lah Papua Sadiq.
Bila Tok Guru ni duduk di hospital ni tak boleh guna air, ahli hospital ni masalah Sayyidina Muhammad tak boleh nak sembahyang. Dicucuk sana cucuk sini masalah Sayyidina Muhammad tak boleh nak ambil wudu. Tapi ustaz lah ni masya-Allah, dia tahu hati ustaz dia tahu hati Tok Guru dia. Kalau dia main hospital, dia akan bawa debu. Dia bawa debu. Bila namanya bawa debu, Tok Guru tengok ustaz lah main, Tok Guru akan menangis. Sebab Tok Guru rindu nak sembahyang. Sahabat Sayyidina Muhammad. Ini maknanya yang faham hati guru ialah sahabat Sayyidina Muhammad yang menyelami hati guru. Banyak anak murid tak faham hati Tok Guru. Sahabat Sayyidina Muhammad tak faham. Cuba tengok Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pada hari pembukaan Mekah. Pada hari pembukaan Mekah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ayah Sayyidina Abu Bakar iaitu Abdullah, iaitu ayahnya Abu Quhafah. Sayyidina Abu Bakar ni nama Abdullah. Ayahnya bernama Abu Quhafah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila hari pembukaan Mekah tu, masyarakat Mekah masuk Islam seorang. Hampir tidak ada satu orang pun yang tak masuk Islam. Semua masuk Islam. Dia punya aura, dia punya fenomena. Akhirnya tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pimpin tangan ayahnya jumpa Rasulullah. Bila main jumpa dengan Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah, ayah saya pun nak masuk Islam. Nabi kata, Masya Allah, Alhamdulillah. Maka duduk. Bila duduk, Nabi SAW menghulurkan tangan dia, dia pun hulur tangan pada Rasulullah. Abu Quhafah ni. Abu Quhafah ni dia buta. Sayyidina Abu Bakar kena ambil tangan dia, pitak betul. Pitak dengan di tangan Rasulullah. Nabi pun suruh dia mengucap, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila mana Nabi suruh dia mengucap, tengok Sayyidina Abu Bakar menangis. Sahabat Sayyidina Muhammad. Bila Sayyidina Abu Bakar menangis, Nabi tanya, "Ma yubkika ya Abu Bakr?" Apa yang menyebabkan hang menangis? Tuan-tuan, jawapan kalau kita lah no, insya-Allah bersyukurnya ayahku masuk Islam. Kita lah. Tengok jawapan Sayyidina Abu Bakar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jawapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sallallahu Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau tempat ini, iaitu masuk Islam itu ialah Abu Talib. Faham tak? Sebab Abu Talib, bapa saudara Nabi tak pernah dengar dia mengucap dua kalimah syahadah. Nabi yang paling Nabi teringin sekali, Abu Talib masuk Islam. Sebab Abu Talib ni habis tolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi, ya Allah, haraplah Abu Talib masuk Islam. Haraplah Abu Talib masuk Islam. Sampai Tuhan kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tak akan mampu memberi hidayah pada siapa yang engkau kasih, tapi Allah lah yang bagi hidayah pada siapa yang dia nak. Nampak tak perasaan Abu Bakar? Ini maknanya murid ni dia kena perhati perasaan guru. Seperti itulah anak kena perhati perasaan ayah dan ibu. Dalam dua manusia ni, mak dan ayah, jadi anak-anak kena lebih menghayati perasaan ibu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cuba tengoklah. Ni cerita ni. Mak telefon. Ni minggu ni hang boleh balik tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada apa mak? Mak nak buat kenduri sikit ni malam Jumaat ni. Buat tali sikit. Nak buat doa-doa roh lah dekat apa tutup net kita. Hang boleh balik tak? Isma. Dia buat mak tu payah tu. Itulah tu angah tuition. Nampak tak? Angah tuition. Jadi macam mana perasaan masalah kita? Mak asal macam mana? Tak boleh balik. Orang main rumah kita, anak-anak tak ada. Macam tu.
Jadi payah anak-anak ni dia nak menghayati hak emak rasa. Dia kira dia rasa. Saya belajar satu perkara. Satu masa tu adik saya aksiden di Terengganu. Teruk jugalah tang dia tu, tapi tak patah apa. Tapi kawannya patah leher. Mak saya ni bila dengar kata kawan adik saya depa naik motor aksiden patah leher, dia berasa nak pergi tengok tu budak tu. Ni cerita waktu tu saya muda lagi. Dalam umur saya dalam awal 30-an waktu tu. Masyaallah. Mak saya langsung telefon. Ni besok ni mak nak ajak hang pergi Terengganu ni. Nak tengok tu lah adik hang tu, kawan adik hang tu, kesian mak tengok. Kesian nak pergi tengok lah. Hang boleh pergi tak? Saya waktu tu tuan-tuan, saya ada satu himpunan ulama satu Malaysia ni. Yang saya dilantik di pengarah himpunan tu. Esok tu mesyuarat. Allahu Akbar. Ni bukan, ni mak ni, hak ni perjuangan. Himpunan satu Malaysia ulama. Saya pengarah nak kena kondak mesyuarat tu. Allahu Akbar. Saya kata, mak boleh tak kita pergi lusa? Dia nak pergi dandan. Jadi kita tu mana boleh esok ada program. Mak boleh tak mak pergi lusa? Kita pergi lusa. Kalau hang tak boleh pergi, aku pergi dengan orang lain. Agak-agak apa tuan kita boleh rasa? Allah mak. Dia buat merajuk nak pergi orang lain pula. Balik rumah saya berdoa, saya main hajat. Tuhan tolong tunjuk jalan terbaik kat aku. Aku nak khidmat untuk mak aku. Bila khidmat ni, maknanya kita ni bagi hati. Akhirnya saya buat kerja pun tak seronok lah. Saya nak dapat sebab dia nak pergi orang lain. Ceritanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas berapa jam atau mak telefon pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak pergi dengan hang, orang tu tak boleh pergi. Lega. Orang dia nak sewa kereta siapa tau. Tak boleh pergi orang tu. Alhamdulillah tak apa mak, insya-Allah. Lusa kita pergi. Saya balik rumah dengan semangat, dengan seronok ni khidmat. Balik rumah dengan seronok ni sebab nak khidmat kat mak. Jadi pilah kami Terengganu. Saya ceria sekali sebab alhamdulillah Tuhan tunjukkan saya. Pergi Terengganu ziarah budak tu di hospital, balik Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tuan-tuan, khidmat ni kita tak mau. Terima kasih mak kita tak mau. Duit dia pun kita tak mau. Tu mana khidmat. Sebab tu pengalaman saya jadi murid pada guru-guru saya. Saya yang saya tak boleh terima, ustaz saya katakan saya terima kasih. Sebab terima kasih tu dah balas. Saya bukan nak balasan kepada guru, kita khidmat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi selesai satu bab. Malam tu saya mimpi. Saya mimpi malam tu. Satu rumah, ayah dan mak saya ni, masalah Sayyidina Muhammad, duk cari pintu nak masuk rumah tu. Mana pintu? Akhirnya saya kata nanti saat mak. Ayah nanti saat. Saya pergi ke belakang rumah tu, ada satu jalan masuk. Dia macam naik nak masuk tu, ada ayak. Ayak duk turun. Saya pun meronok merangkak masuk tu, masalah Sayyidina Muhammad. Kenalah ayak-ayak tu. Manis ayak-ayak tu. Kalau tak saya ingat dia macam manis susu. Jadi kalau cerita takwil Ibnu Sirin, kalau kita mimpi minum susu, berarti kita akan dapat ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu saya pesan pada anak-anak murid saya, aduk mengaji. Hampa kena mengaji sampai hampa mimpi minum susu. InsyaAllah dapat ilmu. Bila meronok masuk tu, ayam mana masuklah mula mulut kita tu. Bila masuk, tengok dalam rumah itu, mak dah ada, ayah dah ada, tok saya pun ada. Lepas tu selesai. Daripada tu saya dah faham lah. Faham apa? Saya faham lah. Khidmat saya Allah dah terima. Khidmat saya Allah dah terima. Jadi saya perjuangan saya ni, tapi nak bagi faham anak-anak muda, anak-anak ni,
Mungkin kita 7 orang dalam keluarga, mungkin kita 6 orang, mungkin kita 10 orang. Kita ni 10 beradik ni, kita nak kitalah yang duduk di ranking yang pertama kasih ibu ayah pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi cara dia macam mana? Caranya khidmat. Khidmat ni dia tak kira. Allahumma salli ala sayyidina, tak kira. Jadi bila mana khidmat tak kira ni, itulah yang menimbulkan kasih ibu kepada anak dia, kasih ayah kepada anak dia. Ada satu orang, satu masa Nabi Allah Sulaiman ni kalau dia berjalan, langit tu tutup, bawah ni redup, dengan burungnya, dengan permaidani besar, yang atas tu ada letakkan kursi-kursi untuk ulama, kursi-kursi untuk awliya. Itulah dia panggil perjalanan Nabi Allah Sulaiman. Satu masa Nabi Sulaiman ni, Ustaz Sayyidina Muhammad, dalam duk berjalan di langit tu, tiba-tiba dia terasa, Ustaz Sayyidina Muhammad rasa pelik tengok satu tempat di bawah sana, iaitu laut ni dia pukul tapi dia tak patah balik. Ombak dia pukul saja tak patah balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia kata pelik ni, kalau laut lain bila pukul dia patah balik, ni pukul ya, pukul. Kata Nabi Sulaiman pelik. Jadi kata dia, Musa Sayyidina Muhammad, kita berhenti tani, dia suruh ifrit, jin ifrit ni turun pergi tengok, turun pergi selam laut tu. Jadi bila pergi selam, Musa Sayyidina Muhammad tengok ifrit buat naik satu cengkerang besar. Musa Sayyidina Muhammad buka tengok, ada satu budak muda tengah buat ibadat. Maka Nabi Sulaiman tanya, macam mana hang boleh duduk tak ni? Bismillahirrahmanirrahim. Kata budak ni, saya dulu khidmat kat mak Musa Sayyidina Muhammad. Siang, malam, pagi, petang khidmat kat mak, kerjanya khidmat pada mak dia. Akhir bila mak dah di hujung umur, mak tu kata, ya Allah Tuhanku, kalau aku mati lepas ni Tuhan, Engkau jagalah anakku ni Tuhan, Engkau letakkanlah dia di satu tempat, di langit pun tidak, di bumi pun tidak. Tu doa mak. Macam mana mak doa macam tu? Di langit pun tidak, di bumi pun tidak. Di langit mana ada kubur, di bumi ada kubur. Maknanya kubur dia bukan di langit, bukan duduk di langit, bukan duduk di bumi. Jadi bila mak dia mati, Musa Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dia tengok bila mak dia mati, dia rasa sedih, dia duduk tepi laut. Tiba-tiba timbul cengkerang. Bila timbul cengkerang, dia pergi masuk dalam cengkerang tu. Tu dia cerita duduk dalam laut tu. Nak habaq kata doa mak tu mustajab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Nabi SAW suruh berbuat baik kepada ibu ni 3 kali. Nampaknya? Maknanya, kalau hampa dah dapat kasih ibu, kamu akan dapat segala-galanya. Allahu Akbar. Perjuangan tu. Lepas tu mungkin tuan-tuan tanya, kami terlepas dah Ustaz, buat macam mana? Kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang orang-orang ni, dia kata mak dia tak ada lah, tapi mak mentua ada lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang tu saya tengok dalam YouTube, dia doktor ke pensyarah tau. Dia kata pengalaman dia, anaknya berapa orang, tapi anak dia tak pernah, anak dia berapa orang, 10 orang kot, seorang tak pernah telefon dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan dia kata, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, dia kata saya tak salah siapa-siapa, salah saya. Sebab itulah saya hari itu dengan mak ayah saya. Dia pegawai besar. Bila dia sibuk dengan kerja, tak pernah ambil tahu hai mak ayah di kampung. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Tapi Tuhan tu Maha Kaya, Tuhan nak tunjuk balik, sebab Nabi sebut birru abaakum yabirrukum abnaukum. Berbuat baiklah kamu kepada mak ayah kamu,
nanti anak-anak kamu akan berbuat baik pada kamu pula. Dia macam tu dia punya rotib dia. Akhirnya Tuhan balas, sebab hari tu hang tak buat baik kat mak ayah hang, tu anak hang buat kat hang pula. Dia balik daripada mana tak tahu, naik flight, turun bawa barang banyak, telefon anak ni, adik main ambil barang ayah ni, ayah banyak barang ni, tak turun dah, dia nak turun tak nak turun, tak gini main ambil ayah. Sampai di airport, anak tak ada. Tuan rasa macam mana? Langsung ambil kereta balik. Lepas tu anak telefon, ayah sampai lagi. Sampai dah di rumah. Tuan-tuan, dia ambil pelajaran. Tapi dia kata hari ni Tuhan masih bagi peluang kat dia. Dia masih ada mak mentua. Lah ni subhanallah, dia kira duk pulun mak mentua dia. Dia nak qada balik hak dia tak sempat buat baik hari tu. Sebab mak ayah ni, mak ayah kita, mak mentua pun mak ayah kita juga. Saudara Sayyidina Muhammad sampai kiamat tak batal wuduk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang salah faham. Dia kata bila mana satu orang perempuan, Sayyidina Sayyidina Muhammad, dia kahwin, hari itu dia kena bagi ketaatan pada mak ayah dia. Bila kahwin dia kena bagi taat pada isteri, pada suami dia. Tukar geran orang bagi. Lepas tu pula Sayyidina Sayyidina Muhammad, dia kena taat dekat suami lebih daripada taat kepada mak ayah. Sampai dia ambil istinbat daripada satu hadis. Zaman Rasulullah ada satu orang perempuan, suami dia keluar musafir, suami dia pesan, Sayyidina Sayyidina Muhammad, hang ni abang nak pesan ni, jangan pergi mana-mana, duduk di rumah aja. Bila dia keluar musafir, Sayyidina Muhammad, ayah mati. Ayah bila si suami keluar musafir, ayah pada si isteri mati. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad, maka oleh kerana suami pesan jangan pergi mana-mana, tak pergi mana. Sampai orang kata, apa ni ayah mati pun tak balik ni, Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila si suami ni balik, maka bawalah isu ni pada Rasulullah. Macam mana Rasulullah? Nabi kata betul, hak perempuan ni buat betul dah. Hak perempuan ni buat betul dah. Sebab dia patuh pada suami dia. Okey. Ada orang ambil hadis ni, orang buat dalil. Sayyidina ayah, abang, jomlah kita balik rumah. Tak payah balik lah. Tak usah balik lah. Duduk dengan abang ni, patuh pada abang ni wajib. Tuan, segi hukum betul, tapi segi tak bagi balik dosa. Faham tak? Segi isteri patuh pada suami tu kena, tapi suami yang tak bagi balik ziarah mak ayah tu hukumnya berdosa. Dia tanggunglah dosa tu. Pasal tu mak ayah hang juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, ni kalau masih ada mentua, dia di tempat mak ayah kita. Kalau semua tak ada jalan lagi? Ada. Sampai kata ulama, derhaka kepada mak ayah, Allah terima taubatnya. Tapi kalau derhaka pada guru, tak ada taubat. Macam mana? Lepas mak ayah mati, cari kawan-kawan mak, cari kawan-kawan ayah, berbuat baik kepada kawan-kawan mak, berbuat baik dengan kawan-kawan ayah. Ada orang tuan-tuan, banyak saya jumpa di Kuala Lumpur. Orang Kedah lah, orang Tunjang, orang Pokok kita ni lah, masalah Sayyidina Muhammad. Saya kata tak balik Kedah lah. Tak balik dah Ustaz. Mak ayah bukan ada dah. Kami duduk Kuala Lumpur, ayah di KL lah. Tuan-tuan. Tapi kawan-kawan mak ada lagi, kawan-kawan ayah ada lagi, pak belakang ada lagi, pupus papak ada lagi. Tuan-tuan, anak yang soleh ni, dia akan balik raya, ziarah, siapa? Kawan-kawan mak, kawan-kawan ayah. Maka orang yang zarahi kawan-kawan mak, kawan-kawan ayah, Sayyidina Muhammad, dikira dia berbuat baik kepada mak dia, dikira dia berbuat baik pada ayah dia. Ni hadis yang saya baca ni, hadis yang nak cerita nilai satu orang ibu tu besar daripada hidup sampai kita mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampai kita mati, selagi mana ada depa, kita ada kunci doa yang mustajab, insya-Allah. Wallahu subhanahu
wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.